Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB selamat pulang ke tanah air selepas selesai melaksanakan operasi Badai Taduh, misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR di Republik Filipina susulan daripada ribut tropika Christine Trami. Kepulangan kontingen dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. ABDB menghantar dua pasukan terdiri daripada 37 anggota menggunakan 3 pesawat tentera udara di Raja Brunei TUDB. Sebuah pesawat angkut C295MW dan 2 helikopter Black Hawk S-70I TUDB. Juga hadir Major Jeneral Datu Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Jerudong Park Medical Center JPMC kemarin melancarkan sebuah van khusus untuk menderma darah. Perasmiannya diadakan di JPMC. Merasmikan van tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengarah eksekutif JPMC. Dengan adanya van tersebut mencerminkan dedikasi JPMC untuk menjadikan pendermaan darah lebih mudah diakses di samping mencerminkan komitmen JPMC memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang terbaik dan memperluaskan pendekatan dalam kalangan masyarakat. Jasa dan usaha serta sumbangan yang telah diberikan oleh para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam menjana pembangunan ekonomi negara AMNYA dan khususnya dalam sektor pertanian dan perikanan diiktiraf dengan penghargaan sempena Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kali ke-14. Majlis penghargaan berlangsung malam tadi di salah sebuah hotel di Sungai Tilong. Penyampaian penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan pelancaran logo Brunei Pesticide Free, salah satu inisiatif kementerian berkenaan dalam meningkatkan lagi keselamatan makanan melalui penghasilan tanaman bebas racun dari ladang tempatan. Juga diadakan penyampaian sijil Brunei Good Aquaculture Practice kepada 3 pengusaha industri aquakultur dan 22 penghargaan kepada sektor industri ternakan, sektor industri tanaman, sektor industri padi, sektor industri agri makanan dan sektor industri perikanan. Penghargaan khas juga diberikan kepada 11 persatuan dan syarikat yang berjasa dalam memberikan sokongan kepada pertumbuhan industri pertanian dan perikanan di negara ini. Penggunaan kecerdasan buatan AI boleh dijadikan sebagai pendekatan yang inovatif untuk memperkasa perkhidmatan agama dengan meningkatkan penglibatan dan jangkauan orang awam. Penggunaan AI boleh membantu dalam pelbagai aspek termasuk memperkukuh sistem zakat dan wakaf, pendidikan agama serta pemerkasaan belia. Perkara itu dinyatakan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama semasa mempengerusikan mesyuarat pegawai-pegawai kanan SOM kali ke-48 Mabims. Diadakan selama 2 hari di sebuah hotel di Jerudong, mesyuarat bertemakan memelihara akal dalam maqasid syariah. Bagaimana belia Islam dapat membantu. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim yang juga Ketua Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan SOM Negara Brunei Darussalam melalui wacana Mabims dapat membuka ruang untuk perbincangan lanjut mengenai cara mengintegrasikan teknologi dalam memperbaiki perkhidmatan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Mesyuarat membincangkan laporan pelaksanaan fokus strategik di bawah rancangan strategik Mabims 2026 hingga 2030.
Pemeliharaan akal dalam konteks maqasid syariah antara yang ditekankan semasa Forum Kertas Tema sempena mesyuarat pegawai-pegawai Kanan SOM kali ke-48 Mabims. Forum diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Belia sebagai generasi pelapis yang mempunyai tanggungjawab besar. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Panel forum terdiri daripada perwakilan anggota Mabims iaitu negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Republik Singapura. Forum antara lain bertujuan membincangkan dan berkongsi pengalaman menangani isu kesihatan mental dalam kalangan komuniti serta merancang modul dan program intervensi berlandaskan ajaran Islam bagi meningkatkan kesejahteraan mental di rantau Mabims. 134 pelajar Kolej Sains Kesihatan Jerudong Park Medical Center JCHS menerima sijil setelah berjaya menamatkan pengajian dalam program Asas Sains. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggerik Desa. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Program Asas Sains melengkapkan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran penting dalam penjagaan kesihatan selain sebagai sokongan untuk mengikuti program Sarjana Muda Sains dalam kejururawatan. Kenali kod amaran cuaca berwarna yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bagi memberi amaran awal kepada orang ramai terutamanya semasa keadaan cuaca aktif. Kembali selepas ini. Buli siber menggunakan platform digital berulang kali mengganggu atau menjatuhkan maruah seseorang melalui penggunaan internet, media sosial, telefon bimbit dan peralatan elektronik yang lain. Kesan buruk buli siber boleh dikenal pasti melalui mental, emosi dan fizikal. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa kempen anti-buli yang diadakan di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kempen diadakan sempena Hari Antarabangsa menentang keganasan dan buli di sekolah UNESCO termasuk buli siber. Kempen turut menekankan mengenai perlunya para pelajar untuk dibimbing dalam menggunakan laman-laman dalam talian dengan lebih bertanggungjawab.
disertai oleh 900 pelajar dari tahun 1 hingga 5. Antara pengisian kempen termasuk taklimat dan aktiviti yang meningkatkan kesedaran komuniti sekolah mengenai impak buli dan keganasan, selain menggalakkan interaksi sosial yang positif. Inisiatif tersebut disokong oleh program Bantu, Empati, Sayangi dan Tanggungjawab BES Kementerian Pendidikan. Pelbagai aktiviti menarik disediakan bagi setiap peringkat umur pada Pesta Buku Brunei 2024 bertemakan Lestari Buku Santuni Budaya dan berkonsepkan Didik Hibur. Pesta Buku yang berlangsung sehingga 11 November ini diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Orang ramai boleh berkunjung ke Pesta Buku bermula pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam kecuali hari Jumaat ditutup pukul 11.30 pagi hingga 2.30 petang. 37 pempamer dari dalam dan luar negara menyertai acara jualan buku dengan menawarkan potongan harga 10% hingga 80%. Menurut Pegawai Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, aktiviti yang dianjurkan termasuk sesi bual bicara dan kuis dari Pusat Sejarah. Kami akan sentiasa mengadakan konsultasi cara penerbitan buku. Alhamdulillah, masa ini kami ada kempen derma darah hasil kerjasama dengan Pusat Pendermaan Darah Hospital Ripas selama 2 hari, 5 dan 6 November bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. 2 perempuan warga negara asing dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17 hasil operasi kabat yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dwi Puji Wijayanti berumur 40 tahun dan Emilia 56 tahun dijatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan dan denda RM1,000 sebagai gantian kepada hukuman sebat bagi kesalahan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Bagaimanapun, kedua-dua individu berkenaan gagal membayar jumlah gantian kepada sebatan tersebut dan menjadikan hukuman penjara kepada 4 bulan bermula dari hari pertama mereka direman. Sementara itu, 4 warga negara asing ditahan dalam operasi kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan yang menyasarkan gedung perniagaan di Mukim Sengkurong dan Mukim Kilanas. Dalam operasi yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan tersebut, 2 warga negara asing berkenaan dipercayai bekerja bukan dengan majikan asal dan seorang daripadanya juga disyaki tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh, manakala 2 lagi didapati bekerja menggunakan PAS lawatan. Sementara 13 warga negara asing ditahan dalam operasi yang menyasarkan rumah dan bilik-bilik sewa pekerja asing di Mukim Pangkalan Batu dan Mukim Sengkurong. Hasil operasi mendapati 8 daripadanya gagal mengemukakan dokumen yang sah dengan seorang daripadanya juga dipercayai bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala 5 daripadanya didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh.